Ana tanpa ana memanjangkan kalam, ana jemputlah Al-Fadhil Syed Ahmad Fatih untuk nak berkongsi dengan kita. Moga-moganya ia banyak beri manfaat kepada kita insya-Allah. Boleh boleh ready standby dengan soalan lah. Insya-Allah. Silakan. Mari. Tak buka mic tu. Mic. Sekejap. Sekejap. Sorry. Share screen lah. Oh ni. Ni jemput penulis buku ni kena bayar ni. Kena bayar nak keluar sekejap. Ya. Kutik duit sekarang. Okey, sila. Insya-Allah. Okay, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah dapat kita bertemu pada malam ini. Jadi ana minta maaf lah kepada akhi muta'al dan sahabat sebab banyak kali tangguh muta'al ada beritahu beberapa kali tapi ana ada hal-hal lain. Tapi alhamdulillah hari ni dapat bersama. Jadi insya-Allah untuk malam ni ana nak berkongsi sedikit lah. Sebenarnya ini sebahagian daripada tugasan ana yang Ustaz Nawi bagi ya. Tapi ana campur sikitlah dengan tugasan yang Muta'al bagi. Jadi dia tajuk dia panjang sikitlah, iaitu berkenaan dengan kritikan sumbangan dan masa depan pemikiran gerakan Islam Haraki. Jadi insya-Allah bila kita kata Islam Haraki itu, kita bermaksud bahawa satu kefahaman Islam yang syumul lah, maksudnya Islam yang kefahaman bahawa Islam ni dia merangkumi semua aspek hidup lah. Jadi Islam Haraki ni kalau dari segi bahasanya mungkin kita kata pergerakan Islam ataupun Islam, kefahaman bahawa Islam ni perlu bergerak lah. Maksudnya Islam yang tak statik, maksudnya dia bergerak dan dia pergi kepada masyarakat, dia berkembang pada negara dan kepada pemerintahan dan seterusnya lah. Jadi bila kita katakan bahawa Islam ni syumul ni, dia tak hanya mencakupi persoalan akidah, fiqah, ibadah. Maksudnya benda-benda yang kita selalu lihat dalam masyarakat yang sering dikatakan ataupun dikaitkan dengan Islam. Tapi sebenarnya kefahaman Islam yang syumul ni dia merangkumi semua aspek kehidupan manusia kan. Termasuklah apa benda lah yang kita buat dalam setiap hari kan. Kita bermasyarakat, bersosial, dan kita membeli belah, berekonomi, dan kita menyusun masyarakat dalam satu sistem politik. Semuanya itu adalah sebenarnya sebahagian daripada Islam lah. Jadi pemikiran Islam Haraki ni kita boleh telusuri daripada pemikir-pemikir Islam yang kita boleh katakan contemporary jugalah, yang dekat dengan zaman kita kan, seperti Imam Hasan Al-Banna, Fatih Akan, Abu La'la Maududi, Syed Qutb, dan pemikir-pemikir yang seangkatan dengan mereka ni merupakan golongan pemikir yang lahir dalam dunia Islam selepas jatuhnya Khilafah Uthmaniyah. Maksudnya tak lama selepas Khilafah Uthmaniyah tu terbubar kan dengan beberapa siri peperangan, revolusi dan sebagainya. Akhirnya Khilafah Uthmaniyah tu terbubar dan kemudian dunia Islam ni dijalari ataupun dimasuki oleh penjajah-penjajah kolonial daripada barat lah, daripada Perancis, daripada British dan sebagainya. Mereka ni mengambil alih tampuk pemerintahan di kebanyakan dunia-dunia Islam. Jadi pemikir pada masa tu dia berfikir bahawa perlunya bahawa Islam ni dimartabatkan semula sebagai satu pemegang kuasa politik lah. Bukan sahaja Islam ni dilihat sebab diberikan peranan sebagai sekadar agama ritual saja kan. Macam agama-agama lain pun dia ada ritual-ritual kan, dia ada pergi ke kuil pada di setengah-setengah masa yang ditentukan, ada perkara yang dia kena buat dan sebagainya. Dan dia nak jadikan Islam pun macam tu juga. Islam ni agama yang ritual je. Pada masa-masa tertentu kita kena buat benda ni, kita kena puasa, waktu ni kita kena solat. Itu terhenti sampai di situ saja kan. Tapi pemikir Islam pada kalangan itu, pada ketika itu merasakan bahawa perlunya Islam ni kembali kepada zaman
memerintah, bukan diperintah dan disuruh untuk dijadikan apa kan. Maksudnya seperti golongan-golongan kolonial ni dia menyuruh Islam ni dia jadi macam agama-agama lain kan. Tapi dalam masa yang sama untuk melaksanakan misi kolonial tu, umat Islam ni dia bukan sekadar diperangi ataupun dimasuki negara-negara mereka ni dalam bentuk fizikal. Maksudnya bukan saja kita lihat tentera-tentera saja yang masuk kan, tapi ia juga masuk dalam bentuk serangan pemikiran lah, ataupun yang dipanggil Ghazwatul Fikri kan, atau serangan terhadap pemikiran kan. Di mana bila kita tengok bila pemerintahan kolonial ini masuk, dia bukan sekadar memerintah kan, tapi dia mendidik, dia mendidik peribumi, dia hantar golongan-golongan peribumi yang cerdik pandai ni ke negara-negara asal mereka untuk belajar kan, ke universiti dan sebagainya, sehingga mereka balik dan menjadi elit intelektual di kalangan tempat mereka asal itulah. Dan mereka ni meneruskan apa yang telah dimuliakan oleh golongan kolonial tadi kan. Jadi sedikitlah nak masuk sedikit berkenaan dengan kritikan terhadap pemikiran Islam yang berbentuk pergerakan kan, yang bentuk haraki ni. Walaupun sebenarnya pemikiran Islam yang berasal daripada konsep kesyumulan Islam ni dia banyak aspek kehidupan kan. Tapi biasanya kalau kita membaca buku-buku politik barat, kebanyakan yang dia kritik ataupun yang ditonjolkan adalah politik Islam lah, ataupun Islam dari sudut politik. Itu yang kebanyakannya ditonjolkan dan dikritik oleh sarjana barat dan sebahagian sarjana dalam dunia Islam sendiri kan. Kerana sarjana barat kebanyakannya dia melihat kebangkitan politik Islam ni sebagai satu ancaman kepada sistem politik sedia ada lah, yang mana barat dah menguasai kan dunia ni kan. Sebelum ni dikuasai oleh Empire British, kemudian sekarang dikuasai oleh hegemoni Amerika Syarikat. Jadi banyaklah pemikir-pemikir yang menulis berkenaan dengan politik Islam ni. Sebagai contoh, Samuel Huntington merupakan pemikir sains politik yang mana dia menulis sewaktu Perang Dingin berkenaan dengan kebangkitan semula Islam kan. Dan sebelum Perang Dingin tu, maksudnya semasa Perang Dingin tu, Amerika Syarikat ni musuh utama dia yang dilihatkan dalam media, dalam penulisan-penulisan komentari politik adalah komunisme ataupun Soviet Union. Maksudnya pengaruh komunis yang bakal mengambil alih dunia. Itu dilihat sebagai musuh kepada peradaban barat. Tapi selepas tewasnya projek politik komunis, bila kita lihat kuasa yang kuasa utamalah yang menjadi musuh kepada Amerika Syarikat bagi itu, Soviet Union dijatuh dan terpecah kepada negara-negara kecil. Samuel Huntington ni dia menulis akan adanya musuh barulah, dia panggil Clash of Civilization kan, ataupun pertarungan peradaban kan, yang mana peradaban barat ni dia bakal berperang dengan musuh baru kan, iaitu Islam kan. Dan penulisan yang sama kita boleh tengok dalam penulisan-penulisan ahli politik Amerika Syarikat sendiri. Contohnya Henry Kissinger. Henry Kissinger ni famous lah kalau dalam politik Amerika Syarikat ni. Dia terkenal dengan orang yang arkitek lah untuk perang di Vietnam, Indochina. Kebanyakan golongan-golongan yang anti perang ni dia memang tak suka lah dengan Henry Kissinger ni. Tapi ada juga sebahagian besar yang lain yang merasakan Henry Kissinger ni merupakan salah satu intelektual yang dalam masa yang sama ahli politik lah, yang menulis perihal politik dunia lah. Dan kalau kita baca buku dia World Order, dia tulis bahawa revolusi pemikiran yang dibawa oleh Imam Hassan al-Banna melalui Ikhwanul Muslimin ni, dia kata merupakan satu pengisytiharaan perang terhadap Islam ke atas fahaman lain kan. Dia mengkritik waktu tu, dia kata dia mengkritik tulisan Syed Qutb di dalam buku Milestone kan, A Declaration of War Against Existing World Order that become foundation text of modern Islamism.
Jadi penulisan-penulisan seperti Huntington, Kissinger ni dia merupakan antara penyumbang lah kepada polisi-polisi bagaimana Barat ni dia melihat sebagai Islam ni sebagai satu musuh yang barulah yang boleh menandingi kuasa hegemoni Barat lah. Dan ada juga pemikir Islam sendiri yang mengkritik lah gerakan Islam Haraki. Contohnya kalau kita baca buku Dr. Syed Hussein Alatas, dia ada mengkritik, dia banyak mengkritik Maududi lah berkenaan dengan tafsiran-tafsiran Maududi yang dia rasa tak begitu progresif dan jumud lah. Terutamanya pandangan Maududi berkenaan dengan larangan melantik wanita sebagai wakil dalam perundangan dan parlimen, larangan menghiasi rumah dengan gambar. Jadi bagi Syed Hussein Alatas ni, golongan-golongan seperti Maududi, Syed Qutb, Nadwi, Muhammad Asad ni mereka ni golongan propagandis lah. Maksudnya apa yang dikatakan tu tak relevan dengan zaman lah. Jadi dia kritikan dia bukan berbentuk dia mengkritik fahaman Islam politik tu, tapi dia mengkritik bagaimana penafsiran teks-teks agama lah yang digunakan oleh ulama Haraki seperti Maududi lah. Jadi walaupun Islam Haraki ni dia ada banyak kritikan lah daripada sarjana Barat dan sarjana Islam sendiri, tapi taklah bermaksud dia tak ada sumbangan lah dalam pemikiran umat. Yang pertama, sumbangan yang anak kira lah penting yang dimainkan oleh pemikir-pemikir dan juga gerakan Islam yang bergerak ni adalah kemunculan dia pada zaman kolonial lah. Jadi kemunculan dia ni dalam sejarah tu merupakan satu sumbangan yang besar lah. Ketika zaman tu memang umat Islam memerlukan satu pemikiran untuk melawan penjajahan kolonial ke atas dunia Islam. Dan kalau kita baca sejarah, kita selalu melihat bagaimana yang menentang golongan kolonial ni sering dikatakan sebagai golongan nasionalis ataupun golongan kanan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam sejarah yang di luar buku teks dan sejarah yang ditulis oleh sejarawan mungkin di peringkat pasca Siswazah, sebenarnya yang pada zaman kolonial ni golongan-golongan Islam Haraki ni yang banyak sebenarnya yang menentang penjajahan. Sebagai contoh, kalau kita baca buku tulisan Ilan Pappé ni dia seorang Yahudi lah. Dia sejarawan Israel. Tapi dia tulis buku dia The Ethnic Cleansing of Palestine. Dia anggap bahawa 1948 yang berlaku tu bukan Nakbah kan. Kalau orang Islam dia panggil Nakbah kan. Bukan juga kalau orang Yahudi dia kata itu sebagai tahun pembebasan Jerusalem ataupun Israel daripada tangan orang Muslim kan. Tapi bagi Ilan Pappé ni, apa yang berlaku 1948 tu adalah jenayah perang lah. Ataupun pembersihan etnik yang dilakukan oleh golongan milisya Yahudi ke atas penduduk asal iaitu orang-orang Palestin lah. Jadi Ilan Pappé ni dia menulis sejarah Israel yang melawan naratif sejarah Zionis. Jadi golongan Zionis ni memang tak suka dia lah. Dan akhir sekali dia lari, dia pergi UK. Sekarang dia berkhidmat di University of Exeter UK. Tapi dia masih aktif lagi, masih banyak penulisan-penulisan dia yang melawan naratif Zionis, walaupun dia sendiri adalah orang Yahudi dan membesar di Israel. Jadi dia dalam buku Ilan Pappé ni, sejarawan Yahudi ni, dia sendiri tulis bagaimana sewaktu 1948 tu tentera yang paling efektif sekali yang melawan penjajahan Zionis ni adalah tentera daripada Ikhwanul Muslimin daripada Mesir lah. Yang mana pada waktu-waktu tu ada mereka ni dibebaskan kan. Sementara untuk melawan Zionis kan. Waktu tu diorang ni antara yang paling efektif, yang paling bersungguh-sungguh sekali, yang betul-betul nak melawan kan. Waktu tu bukan tak ada tentera kan, ada tentera daripada Liga Arab, dipanggil apa nama tentera Arab waktu tu, ada lupa lah nama dia. Diorang ni pun ada di sebahagian kampung mempertahankan, tapi Ilan Pappé dia melihat tentera daripada Mesir ni lebih efektif dalam melawan Zionis. Dan apabila mereka ni balik daripada Palestin tu, dia kena tangkap balik lah. Balik ke Mesir kena tangkap balik. Begitu juga dalam sejarah tempatan. Kalau kita tengok
ahli sejarah seperti Dr. Azmi Arifin di USM, dia mengatakan bahawa kita sering dalam sejarah kita dilihatkan bahawa yang memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu ni adalah golongan nasionalis kan, golongan parti kanan. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri sejarah, Dr. Azmi kata, dia kata sebenarnya Tunku waktu zaman nak merdeka tu tak kata pun yang dia nak merdeka, dia lebih kepada nak mengekalkan apa yang British ada kan. Yang betul-betul nak melawan British pada waktu tu, nak merdeka, adalah golongan yang dipanggil kiri lah, kiri kanan. Kiri ni tak semestinya komunis kan. Kiri ni bermaksud mereka yang bersimpati dengan ideologi yang tidak terlalu kanan lah, tidak berbentuk bangsa kan, tapi ideologi yang lebih bebas lah. Jadi golongan-golongan kiri ni dan kalau dalam buku sejarah ditulis sebagai orang komunis lah, tapi sebenarnya diorang ni bukanlah komunis seperti mana komunisnya komunis Cina ataupun komunis Marxis. Maksudnya dan mereka ni kebanyakannya golongan-golongan yang dapat pendidikan agama lah. Dan diorang ni yang banyak memperjuangkan menyebarkan idea-idea kemerdekaan. Tapi dalam sejarah dia tak ditonjolkan lah, disebabkan faktor-faktor politik. Yang ditonjolkan adalah orang yang mempunyai kuasa kan. Jadi siapa yang punya kuasa tu, dia yang membentuk bagaimana sejarah tu diceritakan. Dan yang seterusnya adalah sumbangan pemikiran Islam Haraki ni adalah dia membentuk semula identiti Islam dalam masyarakat. Kalau kita tengok dalam masyarakat Melayu sendiri, yang melahirkan kesedaran Islam dalam masyarakat ni kebanyakannya adalah pergerakan-pergerakan Islam lah, ABIM dan sebagainya kan. Mereka ni lah yang menyegarkan semula kan identiti Islam dalam masyarakat kan. Kalau kita tengok masyarakat Melayu tu dulu ni tak macam hari ni kan. Kalau kita tengok gambar ayah-ayah kita dulu, mungkin pergi sekolah pun pakai seluar pendek kan. Ustazah-ustazah dulu pun tak pakai tudung dan sebagainya kan. Jadi yang melahirkan yang menghidupkan ataupun menyegarkan semula Islam dalam masyarakat ni adalah gerakan Islam yang berbentuk pergerakan lah kan. Kerana mereka ni dia tak hanya sekadar berretorik kan, tapi dia pun masuk dalam masyarakat kan, membina institusi-institusi perniagaan, pendidikan, persatuan kan. Diorang ni bergerak dalam masyarakat lah, dia tak statik. Jadi masyarakat ni dia boleh lihat Islam tu dalam bentuk identiti yang praktik lah. Jadi benda ni sebenarnya yang penting, yang melahirkan umat Islam baharu yang kita nikmati pada hari ini, yang mana kita boleh lihat bahawa umat Islam ni sebenarnya dia boleh menjadi moden tanpa perlu menjadi barat kan. Atau dalam bahasa Inggeris dia kata you can be modern without being western. Maksudnya kita boleh jadi moden tanpa jadi western. Jadi kemudian nak masuk sikitlah kepada tajuk yang tak bagi. Itu macam pendahuluan. Jadi kalau kita tengok selepas surutnya penjajahan kolonial dalam banyak negara-negara, termasuk dalam negara-negara Islam ni, bentuk serangan ni tak lagi disusun dalam bentuk fizikal lah. Kalau kita baca buku-buku politik kontemporari ni, dia kata perang ni merupakan satu benda yang tak bagus untuk bisnes lah. Satu benda yang mahal lah, kan. Kita nak kena gerakkan orang, nak kena gerakkan nak kena keluarkan bajet kan. Nak bajet lah, tentera mesti ada bajet kan. Nak bagi dia tentera makan, nak gerak logistik dan sebagainya. Jadi perang ni sebenarnya satu benda yang mahal lah. Jadi susahlah untuk nak justifikasikan perang pada zaman sekarang ni, zaman negara-negara dah jadi semakin demokratik, pemerintah rakyat dan sebagainya. Jadi perang ni merupakan satu benda yang susah lah nak dilakukan. Tapi perang yang terjadi sekarang ni bukan lagi berbentuk perang yang mahal, yang berbentuk fizikal lah, yang memerlukan logistik, tentera dan sebagainya. Tapi dia berbentuk pemikiran lah. Jadi serangan-serangan pemikiran ni cuba juga dijawab oleh pemikir-pemikir Islam moden, termasuklah pemikir dalam kalangan pemikir dalam susul galur Islam Haraki jugalah. Jadi serangan pemikiran ni sering disebut sebagai Ghazwatul Fikri ataupun Ghazwatul Fikri ni dalam bahasa Arab lah, dalam bahasa Melayu dia perang pemikiran lah.
Sebenarnya banyak pemikiran-pemikiran yang kita kata menyerang umat Islam ni, walaupun kadang-kadang dikatakan sebagai pemikiran moden, tapi sebenarnya ada juga pemikiran-pemikiran ni sebenarnya bukanlah satu pemikiran yang moden sangat kan, tapi dia merupakan pemikiran lama yang diberi nafas moden kan, diberi hujah-hujah yang lebih moden, diberi ayat-ayat falsafah yang lebih sophisticated lah untuk nampak moden kan. Contohnya macam pemikiran logik, falsafah, rasional kan, yang menolak wahyu. Sebenarnya pemikiran-pemikiran seperti ini dah banyak dijawab, dibahaskan dan ditulis kan oleh ulama-ulama Islam kan, seperti Imam Ghazali dan Jalaluddin Rumi. Dia ada banyak menulis buku yang menjawablah pemikiran-pemikiran falsafah Yunani dan sebagainya, banyak dijawab oleh Imam Ghazali kan. Imam Ghazali dia tulis kitab kan, Tuhufat al Falasifah. Maksudnya dia menjawablah apa hujah-hujah falsafah Yunani. Tapi ada juga memang gerakan pemikiran yang moden lah, yang menyerang pemikiran Islam. Contohnya gerakan etis baharu kan. Dalam sejarah banyak je orang yang etis kan, tapi dalam gerakan moden ni memang ada satu gerakan moden yang dipanggil The New Atheist lah, yang dipelopori oleh cendekiawan dan pemikir seperti Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris. Sebahagian dia memang merupakan saintis lah. Contohnya macam Richard Dawkins ni dia memang merupakan saintis dalam bidang biologi lah, dan dia banyak juga menulis tentang biologi kan, berkenaan dengan dia menyambung teori Darwin lah. Dia menyambung teori Darwin. Dia tulis buku banyak lah. Buku dia The Selfish Gene, The God Delusion. Christopher Hitchens ni lebih kepada dia mula dengan jurnalis, Christopher Hitchens ni, tapi kemudian dia lebih kepada public figure yang beri komentari pasal politik dan juga pasal hal-hal awam lah. Sam Harris ni dia lebih kepada nak kata ahli falsafah jugalah, ahli falsafah dan pemikir jugalah. Christopher Hitchens ni dah meninggal lah. Richard Dawkins dengan Sam Harris ni hidup lagi lah. Jadi gerakan ni dia menggalakkan pemikiran etis yang lebih militan dan agresif terhadap agama lah. Kalau contohnya macam Richard Dawkins ni, dia kata dia nak menggerakkan satu gerakan yang bukan sekadar kita nak jadi etis, tapi kita nak jadi militant etis. Ini dia sebut sendiri lah, boleh cari lah. Jadi banyaklah kan Richard Dawkins ni, sebagai contoh dia kata kalau kita ajar agama pada anak-anak itu merupakan satu bentuk child abuse. Banyak lagi lah dan sebagainya. Dia rasakan bahawa dia kata kalau macam dari kecil anak-anak ni kita tak ajar pun nak pilih parti politik mana, kenapa daripada kecil kita nak suruh dia ajar pilih agama mana kan. Jadi itu antara pemikiran Richard Dawkins lah. Tapi ada juga golongan-golongan pemikir daripada barat sendiri yang merasakan sebenarnya hujah-hujah intelektual yang diberikan oleh The New Atheist ni macam dia sebenarnya diorang ni Islamofobik, tak suka kepada Islam, tapi dia memberi hujah-hujah intelektual untuk mengaburi sikap Islamofobik mereka ni lah. Sebab kadang-kadang banyak di kalangan mereka ni yang menyokonglah polisi-polisi yang zalim yang dilakukan, seperti penjajahan kepada Palestin, penjajahan ke atas Iraq. Christopher Hitchens sebagai contoh, dia pada mulanya dia merupakan orang yang kiri sikit lah, maksudnya anti kerajaan dan sebagainya, tapi kemudian dia jadi agak kanan sikit di hujung hidup dia sokong lah serangan Amerika terhadap Iraq tu, dia sokong. Tapi sebenarnya Islam ni tak menolak falsafah, sains, logik, akal. Malah ayat-ayat Quran ni penuh dengan seruan untuk manusia ni menggunakan akal dan berfikir kan. Kalau kita baca Al-Quran ni memang penuh lah dengan ayat-ayat afala yatafakkarun kan, tidakkah kamu menggunakan akal kan. Banyak kan ayat-ayat yang Allah suruh manusia ni memang berfikir lah kan. Dan Syekh Hasan Al-Attas dia menyebutkan bahawa ayat-ayat Al-Quran perihal alam tu lebih banyak daripada ayat-ayat perihal hukum ibadah. Ini menunjukkan bahawa Islam ni memandang berat pada keperluan untuk kita melihat, memahami dan mengkaji alam kan. Dan kajian alam inilah yang dikatakan sebagai sains kan. Apa yang kita katakan sains tu adalah kita nak mengkaji alam lah. Tak mungkinlah Islam ni dia menolak sains, sedangkan dalam Al-Quran ni penuh dengan ayat-ayat yang suruh manusia ni berfikir, mengkaji alam kan.
Dalam kata lain, kita boleh katakan bahawa Islam sebenarnya dia bukan nak bagi manusia ni tak berfikir. Malah Islam ni dia menyuruh umat dia untuk menjadi saintis lah, menjadi orang yang berfikir kan. Cumanya dalam falsafah sains Islam ni, kita memperakui bahawa walaupun akal manusia ni dia ada kemampuan untuk berfikir tentang alam, dia juga mempunyai batasan lah kan. Ada perkara yang tak mampu dijawab oleh sains, ya perkara yang di luar luang lingkup sains lah. Sebagai contoh, macam sains dia boleh menjawab kan bagaimana manusia itu hidup dan berfungsi kan. Sains boleh terangkan lah. Kita boleh tengok mikroskop, kita boleh tengok darah kita kan, ada hemoglobin dan sebagainya, ada sel dan sebagainya. Jadi sains dia boleh terangkan lah macam mana manusia ni hidup kan, berfungsi, ada darah, dia bernafas, dia dapat oksigen dan sebagainya. Tapi sains tak dapat menjawab kan kenapa manusia ini wujud kan. Sains dia hanya menjawab bagaimana, dia tak boleh menjawab kenapa kan. Jadi apakah tujuan kehidupan ni tak boleh dijawab oleh sains kan. Kita tak boleh nak buat eksperimen kan apa tujuan kehidupan manusia ni. Jadi soalan-soalan ni berada di luar batasan sains kan. Jadi sebab itulah Islam ni datang dengan membawakan panduan wahyu lah untuk menjawab soalan-soalan yang di luar kotak sains kan. Di luar batasan sains ni Islam memberikan panduan kan. Dan sebenarnya banyak lagi lah pemikiran-pemikiran baru yang lebih moden kan, yang menjalari umat Islam ni. Jadi banyaklah kan pemikiran feminism, secularism lah, existentialism lah, nihilism, banyak ism-ism lain lah kan. Jadi kalau kita nak bincangkan semuanya mungkin tak sampai pukul 4 pagi lah kan. Lepas subuh kita sambung balik. Jadi mungkin dalam ruang yang terbatas ni kita ambil beberapa contoh ajalah untuk kita bincangkan. Mungkin kalau ada yang nak tahu lebih dalam lagi, nak cuba jawab dalam sesi soal jawab lah. Dalam kita melihat ism-ism yang ada pada hari ini, kita hendaklah sedarlah sebenarnya bukan semuanya pemikiran moden ataupun pemikiran yang datang pada kita ni bukan semuanya buruk ataupun bertentangan dengan Islam kan. Ini kaedah yang ditunjukkan oleh Imam Hasan Al-Banna sendirilah dalam pemikiran beliau kan. Kalau kita baca buku Risalah Dakwatuna tu, dia menyebutkan bagaimana kaedah pemurnian ataupun kita definisikan semula satu konsep tu agar ia bersesuaian dengan Islam kan. Contohnya ni apa yang Imam Hasan Al-Banna katalah berkenaan dengan nasionalisme kan. Dia kata jika nasionalis yang dimaksudkan oleh mereka yang berbangga dengan semangat nasionalisme ialah generasi hari ini yang perlu menurut jejak generasi silam dalam membina hidup gemilang, cemerlang, dihormati, berkeyakinan tinggi, lalu menjadikan mereka generasi dahulu itu sebagai contoh yang baik. Dan jika nasionalisme yang dimaksudkan ialah kegemilangan seorang bapa menjadi kebanggaan kepada seorang anak, lalu menjadi pembakar semangat dan perangsang kepadanya, jika itu yang dimaksudkan, maka ia adalah satu tujuan yang baik yang disokong dan digalakkan. Jadi bila disebut nasionalisme ni, Imam Hasan Al-Banna tak 100% terus tolak, oh nasionalisme ni kita tak boleh terima, tak kan. Tapi Imam Hasan Al-Banna dia ambil nasionalisme tu, dia tengok kan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan nasionalisme? Kalau kita kata nasionalisme ini kita perlu meniru apa-apa yang generasi silam buat yang membuatkan mereka hidup gemilang, jadi benda tu baiklah kan. Maksudnya kita pun nak jadi gemilang untuk generasi ini kan. Dan kalau nasionalisme itu merupakan satu perangsang atau pembakar semangat buat anak-anak generasi ini, bila dia lihat balik bapa dia, itu juga dia kata merupakan satu tujuan yang baiklah yang disokong kan. Jadi tak ada masalah kalau itu adalah definisi nasionalisme. Tapi dalam masa yang sama, Imam Hasan Al-Banna juga dia menerangkan pemikiran-pemikiran nasionalisme yang dia tak boleh terima kan. Jadi dia sambung lagi, dia kata namun jika apa yang dimaksudkan dengan nasionalisme ialah menghidupkan kembali budaya jahiliah yang telah pupus, mewujudkan semula sejarah yang telah lenyap dengan mengetepikan tamadun baik yang telah bertapak kukuh, membuang semua yang ada kaitan dengan Islam semata-mata kerana semangat nasionalisme dan semangat kebangsaan, seperti mana yang dilakukan oleh setengah-setengah negara yang fanatik, sehingga ke tahap menghancurkan semua imej Islam dan Arab bangsa setempat yang ada kan.
termasuklah mengubah nama, huruf, istilah yang digunakan dan menghidupkan budaya jahiliah yang telah sekian lama pupus. Jika inilah nasionalisme yang dimaksudkan, maka nasionalisme seperti ini tidak betul dan membawa kesan yang amat buruk. Jadi Imam Hassan Banna jelaskan pula bagaimana nasionalisme yang dia rasa tak sesuai dan dia tak bersetujulah. Jadi kalau nasionalisme tu kita nak hidupkan balik budaya-budaya yang dah memang tak diamalkan pun. Contohnya dalam budaya-budaya Melayu ada apa budaya-budaya khurafat zaman dahulu, nenek moyang apa nak lalu kat pokok minta izin dan sebagainya kan. Kalau dikatalah apa nasionalisme tu adalah semangat kebangsaan yang kita nak hidupkan. Semua tradisi-tradisi bangsa yang dahulu kala, yang purba, yang khurafat tu kita nak hidupkan balik. Jadi kalau dia kata itu semangat nasionalisme balik, maksudnya dia kata itu bukan yang diterimalah. Jadi dalam hal ni kita tengok bahawa bila datang satu konsep tu, pemikiran ataupun idea tu, kita kena lihat, kita kena cerahkan idea tu, kita kena tengoklah kan apa yang kita boleh terima dan apa yang kita tak boleh terima. Bukannya kita terima secara total atau kita tolak secara total kan. Jadi kaedah Imam Hassan Banna ni sebenarnya kita boleh fahami dan kita boleh praktikkan dalam setiap pemikiran yang datang lah. Baik pemikiran tu pemikiran kuno, pemikiran moden, lama, baru. Jadi kita boleh ambil apa yang baik dan kita mesti tinggalkan apa yang buruk kan. Kalau Syed Hussein Alatas dalam buku dia tulis kita kena belajar dua-dua kan. Ilmu ubat kita kena belajar, ilmu racun pun kita kena belajar kan. Dan sebagai contoh yang lain lah, misalnya hari ini kita sering diungkapkan dengan wacana-wacana yang mengangkat kebebasan misalnya kan. Diungkapkan apa, ditermakan sebagai liberalisme kan, liberal lah. Banyak lah sekarang kalau ni tak puas hati sikit hang ni liberal. Jadi kita lihat sedikitlah apa itu liberal kan. Sebenarnya Islam sendiri dia mengiktiraf nilai kebebasan kan, sebagai satu nilai yang penting bagi manusia lah. Contohnya bila Islam ni datang, Rasulullah ni didatangkan untuk menghapuskan perhambaan sesama makhluk dan ubah kan perhambaan ni hanya kepada Tuhan yang satu, hanya kepada Allah SWT. Jadi ini adalah contoh bagaimana Islam ni dia datang sebagai pembebas lah. Itu maksudnya dia nak membebaskan, dia nak meliberalkan lah kan, manusia ni. Islam juga menggalakkan pembebasan hamba kan. Banyak lah apa ayat-ayat Quran bagaimana yang kalau kita membebaskan hamba ni kita diberikan ganjaran pahala di sisi Allah dan sebagainya kan. Dan Islam juga dia membenarkan umatnya memerangi kezaliman dan penjajahan kan. Ada ayat Quran kan, yang mana kalau apa kamu dihalau daripada tempat negeri kamu kan, maka kamu boleh diberikan keizinan untuk berperang. Maksudnya Islam ni dia tak mengiktiraf ketidakadilan, kezaliman, penjajahan. Maksudnya kita boleh berjuang untuk kebebasan. Jadi dalam hal-hal ni kita boleh katakan bahawa Islam ni dia sebenarnya mempunyai nilai-nilai yang liberal lah, iaitu nilai-nilai kebebasan. Dalam ajaran Islam ni ada nilai-nilai pembebasan. Tapi cumanya kefahaman Islam berkenaan pembebasan ni dia bukan satu benda yang mutlak lah. Seperti mana yang sering diwacanakan dalam masyarakat kan. Dan sebenarnya memang manusia ni sentiasa akan dipagari oleh kalau dalam Islam hukum syariah kan, hukum moral dan juga kata Tuhan wahyu ilahi kan. Dan sebenarnya manusia ni memang tak boleh hidup dalam satu suasana kebebasan yang mutlak lah. Maksudnya kalau masyarakat, kalau manusia ni nak hidup dalam satu masyarakat ni, mesti ada satu peraturan kan, yang membolehkan manusia ni tahu dia nak berinteraksi dengan orang lain macam mana kan. Kalau tak ada satu peraturan yang mengikat manusia untuk hidup bersama ni, dia tak akan ada satu kestabilan sosial kan, ataupun satu bentuk masyarakat yang boleh hidup dengan aman damai dan harmoni antara satu sama lain kan. Dia akan berperang sama sendiri kan, sebab tak ada siapa tahu apa peraturan kan. Jadi suka hatilah kan, nak mencuri ke, nak membunuh ke, nak berperang dan sebagainya, tak ada satu peraturan kan. Jadi sebenarnya persetujuan tentang bagaimana kita nak mengatur kehidupan dalam sebuah masyarakat ni, itu merupakan asas lah kepada pembentukan mana-mana fabrik sosialan, mana-mana orang yang dia berkumpul untuk tubuhkan satu masyarakat. Tak kira lah masyarakat tu bentuk bandar ke negara ke, dia mesti ada satu peraturan lah dan undang-undang. Peraturan atau undang-undang ni sama lah kan.
Ketiadaan kebebasan mutlak ni diakui oleh ahli falsafah barat sendirilah. Contohnya Jean-Jacques Rousseau, dia tulis man was born free but he is everywhere in chain kan. Maksudnya manusia ni dilahirkan bebas tapi ke mana-mana pun dia pergi dia tetap digari. Ada benda yang akan membataskan dia lah kan. Katalah kita tak nak hidup dalam mana-mana peraturan, kita buka baju semua lari seorang-seorang masuk hutan kan. Tetap juga kita tak bebas daripada peraturan-peraturan biologi, peraturan fizik. Maksudnya tetap kita kena cari makanan kan. Tetap kita akan mati juga kan. Maksudnya akan ada peraturan lah. Hukum rimba ke kita panggil apa ke, mesti ada peraturan. Hukum alam ke yang kita panggil kan. Mesti akan ada juga peraturan yang membataskan manusia ni. Jadi tak ada satu kebebasan mutlak lah. Tetap akan ada satu peraturan. Kita pindahlah pergi negara mana pun tak ada negara yang tak ada undang-undang. Semua negara ada undang-undang kan. Jadi cumanya yang membezakan kitanya adalah kita nak terima undang-undang yang mana kan. Adakah undang-undang yang digariskan oleh Islam ataupun undang-undang yang difikirkan oleh orang-orang barat. Jadi pilihan dia adalah kita nak pilih undang-undang yang mana. Sebab manusia ni hujungnya kita tak boleh lari daripada undang-undang. Akan ada juga kita pergi ke negara yang paling liberal, yang paling bebas pun, negara itu akan ada undang-undang juga. Jadi memang tak boleh lari kan. Jadi tak adalah satu kita kata kebebasan yang betul-betul mutlak kan, yang memang manusia ni akan bebas kan. Tak. Mesti ada juga benda yang mengikat dia kan. Begitu juga hak sama rata lah kan. Islam ni dia memperkenalkan idea bahawa manusia ni harus dihukum secara sama rata dari satu set undang-undang lah kan. Bila sebagai contoh bagaimana Rasulullah SAW membina kerajaan Islam pertama di Madinah tu, dia merupakan pembentukan sebuah masyarakat yang egalitarian lah. Egalitarian ni maksudnya semua orang sama di sudut undang-undang kan. Tak kira lah kita ni Islam ke tak Islam ke, dia duduk di bawah piagam Madinah tu kan. Mana-mana orang yang diperangi, kalau dia dalam Madinah, semua masyarakat lain kena bantu dia. Macam itulah kan. Jadi kita tengok kaedah Imam Hassan Banna ni, dia mendefinisikan semula dan dia menilai pemikiran tu kan dalam bentuk pecahan-pecahan idea dia kan. Mana dalam ism-ism ni yang kita boleh terima dan mana yang tak boleh kita terima lah. Jadi ia juga boleh kita aplikasikan dalam semua bentuk pemikiran moden lah. Apa-apa jugalah pemikiran moden kita boleh tengok. Bila dia datang, kita boleh timbang dia dengan neraca Islam, yang mana kita boleh terima, yang mana kita tak boleh terima. Dan dekat sini perlunya datang kepada keperluan para intelektual Muslim dan untuk mengkajilah pemikiran ni untuk umat ni faham kan, mana idea yang bertentangan dengan Islam, mana yang bersesuaian dengan Islam kan. Kita ambil contoh lain lah dalam bidang ekonomi kan. Bila kita kata ekonomi kapitalis ni, ada dalam ekonomi kapitalis ni asas kepada pemilikan harta kan. Kalau dalam komunis dia tak nak pemilikan harta ni, semua harta adalah milik kerajaan. Tak ada orang yang boleh memiliki harta. Dari segi teori dia baik, tapi dari segi aplikasi dia tak dapat dilaksanakan lah. Jadi Islam dia tak menolak manusia tu memiliki harta kan. Jadi dalam kita kata dalam hal ni kapitalisme ni tak bertentangan dengan Islam lah kan. Tapi kalau ada unsur-unsur penindasan, itu tak diterima oleh Islam lah. Jadi yang menindas tu sebagai riba sebagai contoh kan, itu merupakan satu bentuk penindasan, Islam tolak lah kan. Walaupun dalam perbahasan ekonomi, pemilikan harta, riba semua ni diklasifikasikan sebagai satu bentuk pemikiran yang sama, pemikiran kapitalisme. Tapi bila kita cerahkan ke idea-idea tu, ada yang kita boleh terima, pemilikan harta sebagai contoh. Tak ada masalah, dalam Islam memang ada pemilikan harta kan. Kalau tak ada pemilikan harta, macam mana kita nak bersedekah kan? Kita kena miliki harta tu, kemudian kita baru kita boleh sedekahkan, kita boleh wakafkan dan sebagainya. Jadi memang kita berzakat dan sebagainya. Islam ni dia mengiktiraf adanya keperluan manusia ni dia memiliki harta. Cuma ada idea lain dalam kapitalisme tu yang tak diterima oleh Islam. Contohnya riba kan. Yang contoh yang paling senang lah. Begitu juga dengan pemikiran sosialisme lah, sebagai contoh. Ada idea-idea dia yang
berbentuk tidak bertentangan dengan Islam lah. Contohnya menjamin hak pekerja, keadilan sosial kan. Benda-benda macam ni tak ada percanggahan dengan Islam kan. Jadi kita tak ada masalah lah untuk terima idea-idea sosialisme yang berbentuk macam tu kan. Jadi ini adalah salah satu sumbangan lah pemikiran dalam gerakan Islam dalam mengharmonikan pemikiran umat lah, dan dalam menangkis Ghazwatul Fiqh kan, yang mana kita tak boleh menolak semua pemikiran moden. Sebab kalau kita lakukan kita menolak semuanya, jadi kita akan menjadi umat yang mundur lah. Kita tak faham dunia ni macam mana kan. Sebab kita tak terima semua kan. Pemikiran orang lain kita tak terima, kita tak baca. Jadi kita tak faham kenapa orang ni macam ni, kenapa orang ni macam ni. Jadi kita akan menjadi satu umat yang mundur lah. Dan kita juga tak boleh terima semuanya kan. Sampai kita ni hilang jati diri kan. Tiada identiti kan. Tak ada kekuatan rohani kan. Ataupun kita punya keimanan yang menjadi asas kepada kekuatan rohani itu. Kalau kita terima semuanya kan, sampai kita ni terlalu macam apa saja boleh kan. Jadi maksudnya tak ada satu benda yang mengikat kan. Itu pun tak boleh kan. Maka Imam Hassan Banna datang dengan pemikiran yang seimbang, yang mana aliran fikir ni membolehkan umat Islam ni dia berubah menjadi umat Islam yang moden, tapi tak perlu menjadi western lah. Ana rasa dah lama ni merapu seorang ni. Okay, Ana tambah sikit lah kot kan. Masa depan kan pemikiran Islam Haraki ni. Jadi sebenarnya Islam yang kita panggil sebagai Islam Haraki ni ataupun gerakan Islam ni, dia sebenarnya sudah memasuki fasa yang generasi kedua dan ketiga lah kalau kat Malaysia ni kan. Jadi Ana ada tulis satu artikel kan berkenaan dengan fenomena kepupusan kaum muda dalam gerakan Islam. Tapi itu perbincangan yang lain lah. Kalau nak nanti boleh tanya. Jadi di fasa generasi kedua dan ketiga gerakan Islam ni, dia suasana dia dah berbeza kan. Kalau kita bincang tadi, macam banyak pemikir-pemikir Islam yang kita sebutkan tadi tu, diorang ni berada dalam fasa kolonial kan. Dia lihat sendiri kan bagaimana negara dia dijajah kan, bagaimana sumber asli dia dibawa kan, bagaimana anak-anak watan dia disekolahkan, dibawa keluar kan, untuk menjadi elit elit intelektual untuk memerintah pula generasi seterusnya kan. Jadi dia lihat semua ni dalam lensa kolonial kan. Tapi umat Islam generasi kedua dan ketiga ni dia dah lepas dah daripada fasa tu. Dia dah di fasa baru kan. Kalau kita di Malaysia ni fasa barulah kan, di mana kita tengok banyak terma-terma Islam tu dah ada dah dalam masyarakat kan. Kalau kita tengok lagu Ultimate kan, Amboi kan, ada disebut perkataan usrah kan. Jadi usrah ni dah sampai jadi lagu kan. Lagu masuk radio. Jadi Bank Islam ada, apa lagi kan, Universiti Islam ada, Mahkamah Syariah ada. Jadi dia nampak ada perbezaan lah kan dalam masyarakat tu kan. Jadi oleh itu pemikiran dan slogan-slogan dalam gerakan Islam ni kita kena buat pembaharuan kan. Kita kena nilai semula dalam konteks masyarakat pasca kolonial sekarang lah kan. Dan kalau tak pemikiran kita ni mungkin dia menjawab pemikiran generasi sebelum kita. Dia tak menjawab persoalan yang menjadi masalah kepada generasi kita pada hari ini lah. Jadi kadang-kadang orang nampak ni retorik kan, bukan sebagai solusi yang praktikal lah. Dan keperluan juga kepada kita untuk melahirkan pendukung gerakan Islam dalam bentuk generasi seterusnya lah. Kalau kita mungkin generasi kedua, ketiga. Kalau tak ada generasi keempat, kelima, maksudnya pemikiran bahawa Islam ni perlu bergerak ni, dia akan menjadi satu sejarah aja lah. Dia tak diteruskan oleh generasi seterusnya. Jadi perlu ada usaha untuk melahirkan generasi yang menjadi kesinambungan lah kepada pemikiran-pemikiran Islam yang syumul kan. Yang kita kata Islam ni
dia menjawab semua persoalan hidup, bukan sekadar agama ritual seperti mana agama-agama lain. Jadi wallahu alam lah, apa yang salah dan silap tu datang daripada Ana tengok mutaal macam banyak tak setuju dengan Ana. Jadi tak setuju boleh ni lah, boleh Kat kita mana dia tengok tu? Tak nampak apa pun. boleh kita bawa kepada perbincangan lah, ataupun ada soalan-soalan kan. Jadi wallahu alam, yang lemah tu datang daripada Ana, apa yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Taala. Hakikatnya kita cubalah. Sebenarnya kita semuanya lah sedang belajar. Ana pun belajar. Kita sedang belajar, kita lihat dunia, kita nak cuba memahami dunia. Dalam rangka kita nak memahami tempat kita di dunia ni macam mana kan. Dan sebab apa penting kita nak faham tempat kita di dunia ni, sebab kalau kita tak faham, mungkin kita terlepas satu peluang yang besar lah, iaitu mungkin peluang beramal kan. Yang mana peluang ni sekali saja kan. Jadi kalau kita terlepas peluang ni, dia bukan macam movie kan, boleh flashback ke apa dan sebagainya kan. Dah terlepas lah, tak ada patah balik kan. Jadi kita berusaha lah kan untuk memahami kan tempat kita di dunia ni, dan kita boleh, bila kita tahu tu, kita boleh melaksanakan fungsi kita di tempat kita lah. Jadi wallahu alam, serah balik kepada Muta'al lah sebab nak merapu lebih lama.